Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua apa khabar anak-anak murid tahun 6 SK Bandar Tinam? Sebentar ya, saya tengah nak setting sekejap. Boleh dengar tak suara saya semua? Boleh dengar suara saya? Okey, saya harap semua dapat dengar suara saya. Okey, kelas kita akan dimulakan dalam lebih kurang 7 minit lagi. Jadi saya sangat berharap agar semua dapat join kelas pada hari ini. Sebab hari ini special edition. Sebab kita ada tetamu jemputan yang akan saya tunjukkan pada semua orang. Okey. Jadi tolong ajak kawan-kawan semua, sebab hari ini buat pertama kalinya kita akan dapat tengok ada seorang yang lain untuk bersama-sama dengan kita pada hari ini. Setakat ni baru 11 orang yang join. Saya harap semua dapat join. Saya tak boleh bagi tahu siapa orangnya, rahsia. Assalamualaikum semua. Siapa lagi ada kat situ? Muhammad Iman Adam Naufal dari Namzurah. Ada kat situ. Okey, baru 18 orang. Sekurang-kurangnya saya perlukan 50 orang untuk bersama-sama dengan kita pada hari ini. Saya sihat, Mat Kaus. Muhammad Salihuddin bin Zainal pun saya sihat. Okey. Cepat join. Sebelum saya tanya, semua dah sarapan? Kalau dah sarapan, alhamdulillah. Siapa yang belum sarapan, tunggu sekejap. Sebab kita punya PDPR ni tak berapa lama pun sebenarnya. Jadi saya harap kita sama-sama dulu, okey? Hai Nurul Hazwana, hai Ashraf Muhammad Zulkifli, hai Nabil daripada Namare, Nur Fatin Iman daripada Nam Neptune. Apa khabar? Zari Ishraf dan Ahmad Syukri. Tengok bersama-sama. Bagusnya. Okey. Kasih Amali, Petra dari Nam Mushtari. Dah makan. Bagus, okey. Lepas tu ada Al Azim. Waalaikumsalam. Putri Ramadhani. Belum makan. Tak apa Tunggu kejap. Lepas ni baru makan. Saya nak awak semua dalam keadaan yang duduk dan bukan baring. Jangan baring. Sekejap. Okey, kita ada lagi lebih kurang 4 minit lagi. Kita lagi 4 minit sebelum kita mulakan. Okey, 27 orang baru join. Sekurang-kurangnya saya perlukan 45 orang ke? Okey. Tambah lagi, sharekan video ni. Saya tengok tak ada yang share, tolong sharekan video ni, live ni dengan kawan-kawan yang lain. Sementara tu, kalau tak tahu nak buat apa, bolehlah tekan like, boleh tekan love, tekan care. Tapi janganlah tulis benci. Dan satu lagi pesanan saya, ketika pengajaran jangan emoticon. Kau boleh type, nak type apa? Nak soal, nak tanya, okey, boleh type. Jangan emoticon. Tadi sebelum ni saya tengok ada yang tulis, kelas yang sebelum ni ada yang masuk emoticon babi semua, tak elok. Okey, akan di screenshot dan akan diberi pada Cikgu Azam sekiranya awak berbuat demikian. Okey, jadi tolong jaga kelakuan, jaga adab sepanjang PDPR kita pada hari ini. Macam ni lah. Ramai-ramai bagi love, bagi tanda sayang pada saya, pada cikgu-cikgu semua. Untuk pengetahuan semua, kelas kita pada hari ini ialah hasil kerjasama daripada semua cikgu sains, terutamanya cikgu sains tahap 2, iaitu Cikgu Atahan, saya, Cikgu Haida, Cikgu Anida, Cikgu Hayati, Cikgu Hisham. Okey, kita orang sama-sama usaha untuk dapatkan konten pada hari ini, kita bincang. Okey. Baik. Jadi nanti kita tunggu sama-sama, kita tengok macam mana berapa ramai yang akan join. Tengok 28. Kita tengok tadi dah jam 4
dalam 70. Okey, lepas tu kita tengok kelas darjah 5 sampai 90 orang. Darjah 6, kenapa cuma 34 orang sahaja? Saya nak semua orang masuk, semua orang join, semua orang ajak tahun-tahun 6 yang lain. Mana mereka pergi sekarang ni? Okey, tapi saya faham mungkin mak bapak tak ada lagi, mungkin pergi kerja. Yang mak bapak pergi kerja tak ada masalah. Lepas ni boleh tonton secara rekod. Buka balik, ada video tayangannya, ada. Okey, jangan bimbang. Kita ada lagi 2 minit sebelum kita punya kelas bermula. Ajak lagi lain, ajak ramai-ramai join, tolong semua orang join. Waalaikumsalam Nurul Ain, Waalaikumsalam Muzakara. Okey. Terima kasih Zakaria Sulaiman, bukan Cikgu Atta yang terbaik tetapi semua cikgu-cikgu sains, dan secara amnya semua cikgu Badan Tinam berusaha untuk berikan terbaik untuk awak semua. Okey. Suara saya dengar jelas, jelas kedengaran? Muka saya jelas? Saya tak pakai Logitech. Okey. Nurul Azina, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, 37 orang. Lagi 3 orang sekurang-kurangnya. Ada lagi 1 minit 30 saat sebelum kelas kita dimulakan. Selepas ini saya akan serahkan kepada cikgu yang lagi satu. Okey, untuk mengajar awak semua pada hari ini. Saya sebagai pendahuluan sahaja. Okey, saya tengok sekali dengan awak nanti. Tapi apapun awak beri soal, saya akan boleh tolong jawab sekiranya awak ada persoalan. Tambah lagi orang yang tengok. Nur Amirah Khadijah binti Muhammad Amirul Arifin, apa khabar? Sihat? Bagus yang memberi respon kata jelas. Ada 38 orang. Saya harap tambah lagi 2 orang sekurang-kurangnya. Okey. Waalaikumsalam Yusnita Wazita. 38 tambah lagi, like lagi. Waalaikumsalam Zulfahim. Sihat Zulfahim? Okey, bagus. Alright. Share-sharekan video ni. Ada lagi 1 minit, kurang 1 minit lagi sebelum kelas kita mulakan. Okey, kita tunggu sampai betul-betul tepat 9.30 kita akan mulakan kelas kita pada hari ini. Okey. Dah 41 orang. Alhamdulillah. Baik, untuk tidak melengahkan masa lagi, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum kita mulakan kelas, marilah sama-sama kita membacakan doa. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, tajuk pada hari ini ialah mikroorganisma. Dengan tidak membuang masa lagi, mari kita persilakan Cikgu Ashraf bin Naim untuk memberikan pengajarannya. Dipersilakan Cikgu Ashraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Cikgu Ashraf. Hari ini saya akan menerangkan satu topik yang terdapat dalam mata pelajaran sains tahun 6, iaitu topik mikroorganisma. Apa itu mikroorganisma? Mikroorganisma berasal dari perkataan mikro, iaitu kecil, halus ataupun seni, dan juga perkataan organisma, iaitu benda hidup. Apabila digabungkan, mikroorganisma bermaksud benda hidup yang kecil dan halus ataupun seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Hai, bayangkan kalau kita dapat lihat mikroorganisma dengan mata kasar kita. Wih, seram kan? Okey, bagaimana kita hendak melihat dengan menggunakan mikroskop dan juga kanta pembesar. Seterusnya, terdapat 5 jenis mikroorganisma yang kita tahu. Yang pertama, fungi, ataupun mungkin ada yang sebut fungi ataupun fungi. Dan kalau American disebut fungi. Tak kisahlah apa-apa pun yang kamu sebut.
asalkan kita faham apa itu fungi. Fungi ini terdiri daripada mikroorganisma yang kita boleh lihat dengan mata kasar. Contohnya seperti kulat, cendawan, yeast. Tahu yeast? Apa itu yeast? Yang mak kamu guna untuk buat roti, untuk buat donat, untuk apa? Menaikkan dough yang kita buat. Seterusnya, protozoa. Protozoa ni terdapat biasanya di dalam kolam ataupun sungai, dan terdapat dua jenis protozoa yang biasa kita lihat, iaitu ameba dan juga paramecium. Yang ketiga, bakteria. Bakteria ni terdapat berbagai-bagai jenis dan bentuk. Antara keempat ialah alga. Alga ni biasanya kita nampak dia ada macam ciri-ciri tumbuhan sedikit, iaitu berwarna hijau, dan biasa kita lihat kat mana? Tempat-tempat seperti dalam laut ataupun dalam sungai. Dan juga contoh alga adalah seperti spider. Sebab tu ia berwarna hijau. Seterusnya adalah virus. Virus merupakan mikroorganisma yang paling kecil dan hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Mikroskop yang dapat melihat benda-benda yang amat kecil, yang amat seni. Virus ni dapatlah kita kaitkan dengan keadaan kita sekarang ni, kan? Kamu semua pun tahu kita sekarang ni satu dunia tengah dilanda pandemik, di mana ada satu virus yang telah mengancam kehidupan manusia sejagat. Virus apa tu? Tahu kan? Corona. Mikroorganisma juga melakukan proses hidup. Apa yang dilakukan? Okey, mikroorganisma melakukan proses bernafas, bergerak dan juga bertumbuh. Bagaimana ia bernafas? Ia bernafas dengan membebaskan gas. Apa yang dibebaskan? Iaitu gas karbon dioksida. Wah, dah macam manusia juga ni, kan? Contoh mikroorganisma bernafas seperti di mana apabila kita meletakkan yeast ataupun mikroorganisma lain ni pada tepung, dan apabila kita uli dan biarkan tepung tu lama-lama akan jadi apa? Dia akan mengembang. Proses pengembangan ini menunjukkan bahawa mikroorganisma itu sedang bernafas. Satu lagi contoh adalah di mana kita letakkan yeast dan gula ataupun air di dalam botol dan kita letakkan belon di atasnya. Dan bila dibiarkan seketika, belon itu akan mengembang. Ini juga membuktikan mikroorganisma sedang bernafas. Seterusnya, mikroorganisma juga bergerak. Bagaimana kita nak buktikan mikroorganisma itu bergerak? Okey. Seterusnya, mikroorganisma juga bertumbuh. Bagaimana mikroorganisma bertumbuh? Okey, salah satu cara yang kita boleh tentukan bagaimana ia bertumbuh adalah dengan melakukan eksperimen ini. Okey, ambil sekeping roti. Okey, semburkan dengan air pada tempat yang kita sembur air tadi akan berkulat. Akan ada tumpuk-tumpuk hitam, dan tumpuk-tumpuk hitam itu lama kelamaan semakin besar dan semakin hitam. Itu maksudnya mikroorganisma sedang mengalami proses bertumbuh. Pertumbuhan mikroorganisma memerlukan air, udara yang sesuai untuk ia bertumbuh. Suhu air yang suam, persekitaran yang lembap dan panas sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Manakala kehadiran nutrien yang sesuai akan membantu dalam pertumbuhan mikroorganisma. Melalui tahap keasidan pula, contohnya tahap keasidan cuka tidak sesuai untuk pertumbuhan mikroorganisma. Antara kesan-kesan buruk mikroorganisma ialah ia boleh merosakkan makanan. Ia akan menyebabkan perubahan tekstur, rupa, bau dan rasa. Kita juga akan mengalami keracunan makanan, tirit-birit dan sakit jika termakan makanan yang rosak.
Mikroorganisma juga boleh menyebabkan penyakit berjangkit. Contohnya, konjungtivitis, kurang, malaria, selsema, cacar air, demam campak, panau dan banyak lagi. Dan yang terbaru, seperti yang kita tahu, apa lagi? COVID-19 lah. Seterusnya, mikroorganisma juga akan menyebabkan perebutan gigi. Bakteria yang ada dalam mulut akan menukarkan gula dan kanji dalam makanan kepada asid dan seterusnya boleh merosakkan gigi. Mikroorganisma juga akan menyebabkan keracunan makanan. Bakteria akan membiak dan mengeluarkan toksik. Okey, petanda kita keracunan makanan adalah seperti ceret-beret, muntah-muntah dan pening kepala. Juga memberi kegunaan kepada kita, antaranya dalam pembuatan makanan. Contoh, keju, yogurt, susu culture. Macam yang tengah minum ni. Macam mana kita tahu ini adalah daripada mikroorganisma? Cuba kita lihat pada bahan-bahannya. Ia mengandungi culture probiotik hidup Lactobacillus strain itu. Mikroorganisma juga terlibat dalam penghasilan antibiotik dan juga vaksin. Untuk pengetahuan semua, antibiotik dan vaksin itu adalah daripada mikroorganisma, iaitu fungi. Selain itu, bakteria dan fungi juga terlibat dalam penguraian dan perebutan bahan organik dalam bentuk baja. Baja itu pun sebenarnya adalah daripada mikroorganisma. Amalan harian yang sehat dapat mencegah penyakit berjangkit yang disebabkan oleh penyebaran mikroorganisma. Penyakit berjangkit dapat merebak melalui makanan dan minuman, bersin dan batuk daripada udara, sentuhan secara langsung dan juga daripada haiwan pembawa seperti lalat dan nyamuk. Jadi langkah-langkah untuk mencegah penyakit berjangkit ini adalah, yang pertama, kita perlulah sentiasa mencuci tangan. Sekarang pun dalam norma baru, kita diminta untuk sentiasa sanitize tangan kita. Betul tak? Kita juga tidak digalakkan untuk berkongsi barangan peribadi, serta meminum air yang telah dididihkan. Jika kita ada luka, perlulah kita balut luka kita. Seterusnya, kita perlu menutup hidung dan mulut semasa batuk dan bersin. Lebih baik lagi dengan kita memakai pelitup muka seperti yang disarankan sekarang ini. Seterusnya, jika kita berpenyakit disebabkan oleh jangkitan mikroorganisma, kita perlulah kuarantin di rumah. Contoh-contoh lain amalan harian yang sehat dalam mencegah penyakit berjangkit adalah dengan, yang pertama, kita hendaklah menjaga kebersihan bilik tidur. Seterusnya, membasuh tangan selepas keluar dari tandas. Elakkan memakan makanan yang terdedah dan hinggapi lalat. Jadi, kita kenalah tutup makanan kita. Okey, seterusnya, mandi menggunakan sabun ataupun sabun antiseptik. Memakai penutup hidung dan mulut serta elakkan berada dekat dengan rakan yang dijangkiti penyakit berjangkit. Okey semua, kita rumuskan kembali apa yang kita telah tahu dan belajar tentang mikroorganisma. Yang pertamanya, apa itu maksud mikroorganisma? Yang keduanya, jenis-jenis mikroorganisma. Yang ketiga, apa dia proses hidup yang dijalankan oleh mikroorganisma, iaitu bernafas, bergerak dan bertumbuh. Seterusnya yang keempat, mikroorganisma ini boleh memberikan kesan buruk dan juga memberi kegunaan kepada kita. Dan yang kelima, langkah-langkah pencegahan dan juga amalan-amalan yang boleh kita lakukan untuk mengelakkan daripada penyakit berjangkit yang disebabkan oleh mikroorganisma. Okey, itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi di kelas yang akan datang. Bye. Okey, saya harap semua dah faham apa yang telah diterangkan oleh Cikgu Ashraf tadi. Sekarang sesi saya nak soal jawab awak-awak semua. Okey, sama ada awak faham ataupun tidak. Jadi sekarang soalan pertama saya ialah,
saya nak tanya dengan awak. Apakah mikroorganisma yang berwarna hijau dan berfungsi seperti dan dia menjalankan proses fotosintesis? Apakah mikroorganisma yang menjalankan proses fotosintesis dan berwarna hijau? Okey, tulis di ruangan komen. Saya nak tengok siapa yang jawab dulu. Siapa orang pertama yang akan jawab soalan tersebut? Mikroorganisma yang berwarna hijau. Siapa? Saya nak tengok siapa dapat jawab. Alga, betul. Jawapan daripada Nabiha. Okey, bagus Nabiha. Fatimah pun jawab dengan jawapan yang betul. Ju and Ita pun jawab betul. Okey, seterusnya. Apakah mikroorganisma yang paling kecil? Mikroorganisma yang paling kecil, paling halus sekali. Bagus, bagus. Okey. Apakah mikroorganisma yang paling kecil? Okey, ramai jawab Alga tadi betul. Okey. Apakah mikroorganisma yang paling kecil? Virus. Yang mula-mula menjawab ialah Lama Aida. Bagus. Anak Rahayu pun bagus. Nurul Ain. Okey, lain bagus jawapannya. Baik. Soalan seterusnya. Konjungtivitis ialah penyakit di bahagian tubuh yang mana? Konjungtivitis di bahagian tubuh, bukan bakteria salah Syamil Ubay. Okey. Bahagian mana? Konjungtivitis. Bahagian tubuh yang mana kena penyakit konjungtivitis? Okey, saya masih menunggu siapakah orang pertama yang akan dapat jawab. Mata, betul. Ain answer, betul jawapannya ialah mata. Mata ialah bahagian yang kena konjungtivitis. Okey, di dalam eksperimen roti, kita tadi Cikgu Ashraf dah cakap, dia curahkan air pada roti. Apakah jenis mikroorganisma yang tumbuh pada roti? Bukan badan, salah jawapannya. Mata tadi. Apa jawapannya? Kita curahkan air pada roti dan ditumbuhi mikroorganisma. Apakah nama mikroorganisma tersebut? Jenis. Saya tanya jenis jenis mikroorganisma. Apakah jenisnya? Ya, kulat ataupun fungi. Dua-dua boleh terima. Jawapannya ialah kulat. Siapa jawab betul tu? Rara. Rara dan Azimah. Okey, yang lain pun menurut sama. Betul juga jawapannya. Hitam bukan sejenis. Hitam itu ialah pemerhatian awak. Tetapi jenis mikroorganisma yang tumbuh ialah kulat. Baik. Apakah nama fungi ataupun nama kulat yang digunakan di dalam pembuatan roti? Apakah nama mikroorganisma yang digunakan di dalam pembuatan roti? Okey, apa nama dia? Ketika bukan fotosintesis, bukan macam mana jauh sangat tu Anissa. Apakah nama mikroorganisma yang digunakan ketika membuat roti? Yeast, betul jawapan daripada Fatimah Ali. Betul jawapan awak. Okey, seterusnya saya nak tanya lagi. Sekejap. Baik, kalau kulat kita boleh gunakan kanta pembesar untuk lihat. Kalau virus, apakah alat yang digunakan untuk melihat mikroorganisma?
Kalau virus, apakah alat yang digunakan? Untuk kita tengok virus tu kita kena gunakan apa? Kalau virus, kita nak kena gunakan apa? Betul tadi jawapannya Isa Okey. Kalau virus, kita nak kena gunakan apa? Mikroskop kurang tepat. Mikroskop, kalau mikroskop sahaja dia terlalu umum. Saya nak jawapan yang lebih tepat. Bukan mikroskop. Mikroskop tu betul tapi tak lengkap jawapan tu. Light mikroskop salah. Bukan. Light mikroskop kita boleh tengok untuk mikrosma yang besar, lebih besar. Okey. Sekarang virus. Virus sangat kecil, sangat halus. Apakah nama mikroskop digunakan untuk melihat virus? Apakah alat? Okey, mikroskop elektronik. Betulkan sikit perkataan tu. Apa? Sebenarnya jawapannya ialah, saya masih tunggu jawapan awak. Apa dia? Mikroskop elektron, bukan elektronik. Mikroskop elektron. Ya, Salsabila Abidin betul, Alin pun betul, Nurain pun betul juga. Jawapannya ialah mikroskop elektron. Okey, bagus. Okey. Yang saya ada lagi 2 soalan. Baik, seterusnya saya nak tanya. Sekejap saya kena buka buku lah, saya nak tanya soalan kan. Baik, tentang kegunaan mikroorganisma. Baik, nyatakan satu kegunaan mikroorganisma selain daripada dalam pembuatan makanan. Selain daripada gunakan untuk buat roti, untuk pembuatan makanan, apa lagi kegunaan dia? Apa dia jawapannya? Selain daripada pembuatan makanan, apa dia? Okey, buat baja, bagus, iaitu penguraian bahan organik Alright. Vaksin dan antibiotik. Ya, bagus Ashraf Zulkifli. Okey, terbaik Saya harap awak semua dapat memahami topik yang telah diajar pada hari ini. Semoga semua murid dapat faham, dan sekiranya tidak faham boleh tonton semula live ini ataupun nanti akan boleh tengok daripada YouTube channel Cikgu Ashraf sendiri. Semoga semua dapat faham dan dapat ingat di dalam fikiran masing-masing. Sehingga kita berjumpa lagi. Teruskan belajar, jaga diri. Jangan berbual rapat-rapat dengan orang yang tidak dikenali ataupun siapa-siapa sahaja. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih dan bye. Jumpa lagi.